Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya lagi Cikgu Farhanan dalam bahasa Melayu KSSM. Okey, anak-anak pelajar, hari ini kita teruskan lagi dengan unit 2 kemahiran menulis, dan hari ini kita nak belajar menulis macam mana nak menulis rencana. Betul tak masa di sekolah memang cikgu rasa awak mesti sudah biasa tulis kan? Okey, teruskan. Okey, objektif pengajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat menulis rencana melalui maklumat yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, tepat dan dramatis. Okey, pertama sekali kita mesti kena tahu tentang macam mana format rencana. Okey, yang cikgu paparkan ni adalah contoh format rencana. Okey, awak boleh tengok dekat sini. Kalau kita nak tulis rencana, pertama sekali mesti kena ada tajuk. Tajuk rencana. Tajuk rencana ni kita boleh ambil lah mungkin daripada soalan ataupun daripada bahan yang kita baca. Kemudian formatnya yang kedua, mesti kena ada nama penulis. Kalau awak perasan dekat situ, penulis rencana oleh Nadia Idari Sufaat. Okey, itu adalah nama penulis rencana. Jadi kalau nanti bila awak belajar tulis nanti, awak tulis nama awak lah. Okey, dan seterusnya, dan rencana ni pendek saja. Dia mesti kena ada pendahuluan lah kan. Biasa kalau kita buat karangan ni kena ada pendahuluan, isi-isi, dan juga last sekali adalah penutup. Pendahuluan. Pendahuluannya biasalah kita menceritakan secara umum tentang tajuk yang kita akan buat. Contohnya kat sini ialah alam gemilang hidup cemerlang. Jadi dia membagi definisi ataupun takrif tentang maksud alam gemilang. Okey, alam gemilang boleh ditakrikan sebagai alam yang bersih, bebas daripada pelbagai pencemaran dan alam yang sempurna sesuai dijadikan kediaman. Itu dimaksudkan dengan maksud alam gemilang. Lepas tu dia mulalah berceritakan tentang isi-isi yang dia nak sampaikan dalam rencana tersebut. Okey. Dan last sekali mestilah kena ada kesimpulan ataupun dikirakan sebagai penutup akhir kata ataupun kesimpulannya, sayugya. Ingatkan bahawa alam sekitar sememangnya penting kepada manusia dan sangat berharga. Okey. Ini adalah contoh format rencana. Okey, yang penting kena ada tajuk, oleh siapa penulisnya. Lepas tu kena ada pendahuluan sikit. Lepas tu kena ada isi dan juga penutup. Macam kita buat karangan biasa, mesti awak kena buat karangan kan masa di bangku sekolah rendah kan. Sama saja konsep dia, ada pendahuluan, ada ayat, lepas tu ada isi-isi penting dan juga penutup. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan contoh macam mana nak menulis rencana. Okey, ini contoh soalannya. Tulis sebuah rencana dalam perenggan. Okey, mesti dalam perenggan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam video tersebut. Okey, tonton video tersebut dengan teliti. Okey, video selepas ni awak akan tonton, tengok dengan teliti apakah maklumat yang ingin disampaikan.
selesailah awak tonton video tadi, okey, faham? Okey, video tadi berkenaan dengan apa? Ya, betul, berkaitan dengan obesiti. Okey, ni cikgu dah sedialah rencana yang lengkap. Okey, berkaitan dengan maklumat dalam video tersebut. Okey, tajuknya kita tulis faktor terjadinya obesiti, ataupun dikatakan faktor ni lain maksudnya mungkin sebab-sebab macam mana boleh terjadinya penyakit obesiti. Lepas tu kalau perasan oleh Farhana Muhammad. Okey, cikgu tulis nama sendirilah. Jadi awak tulis nama awak oleh siapa. Okey, yang pertama sekali untuk perenggan yang pertama tu dikenali sebagai pendahuluan, di mana cikgu memberi maksud obesiti. Obesiti ialah satu keadaan yang kompleks di mana individu mempunyai berat badan yang berlebihan. Okey, ini dikira sebagai pendahuluan berkaitan dengan obesiti. Kita mestilah bercerita tentang obesiti, jangan pula kita cerita tentang maksud kecil manis ke darah tinggi ke kan. Jadi tak sesuai lah. Jadi kalau pendahuluan kita mesti cerita secara umum apakah rencana yang kita nak tulis ni. Kalau berkaitan dengan obesiti, makanya kita nak maksud tentang obesiti. Sikit saja. Kemudian kita masuk tentang isinya pula, perenggan yang kedua. Okey, kalau awak tengok ni dia kena faktor kan, faktor terjadinya obesiti. Jadi dalam video tadi kita boleh tengok apa faktor sebabnya terjadi obesiti. Jadi maka awak buatlah ayat terdapat beberapa faktor terjadinya obesiti, antaranya makan makanan yang manis. Makan makanan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi boleh menyebabkan kadar insulin dalam darah meningkat. Jadi kita kenalah bagi uraian dia sikit. Yang ni dikira sebagai isi. Okey. Makan makanan yang manis, ini adalah isinya yang kita ambil dari video tersebut. Jadi awak kena buat uraian dia sikit. Okey, kemudian perenggan yang ketiga, selain itu. Kita masukkan penanda wacana selain itu untuk menyambung isi ya. Selain itu, faktor kurang bersenam. Okey, ini adalah isi yang kedua. Kurang bersenam akan menyebabkan kalori dalam badan menjadi lemak. Okey, huraikan sikit tentang kurang bersenam. Dan perenggan yang tiga, akhir sekali, faktor terjadinya obesiti ialah sebabnya adalah faktor genetik yang bukan faktor keturunan yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Okey, ini pun kita guna juga penanda wacana akhir sekali. Dan rencana ni kita buat rencana yang pendek sajalah, bersayang untuk awak tingkatkan satu tak perlu pandai sangat. Yang penting awak kena faham macam mana awak nak buat. Okey. Okey, akhir sekali ialah bahagian penutup ataupun kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, marilah kita sama-sama menjaga pemakanan yang sihat demi menghindari penyakit obesiti. Bab kata mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, itu sahaja rencana. Okey, jadi semua ada berapa perenggan tadi? Okey, ada pendahuluan, ada 3 isi dan 2 kesimpulan. Jadi semuanya ada 5 perenggan. Okey, sekadar itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu berharap sangat anak-anak pelajar faham macam mana nak buat rencana. Okey, selepas ini jangan lupa klik untuk tugasan. Pastikan awak buat dan cuba untuk buat. Jangan hanya sekadar tulis nama, lepas tulis sikit-sikit, lepas tulis send dekat cikgu. Tak malah. Sepatutnya tak macam tu. Sepatutnya awak kena buat bersungguh-sungguh. Sebab hasil pada kerja awak tu cikgu boleh nilai lah. Pelajar ni macam mana? Pelajar ni macam mana? Kalau dia buat habis lengkap tu, pelajar yang macam mana? Kalau pelajar yang tulis sikit tu, macam mana? Okey, kalau tak faham, awak boleh saja bertanya dengan cikgu. Sekian sahaja. Assalamualaikum.